KPM. Selamat pagi murid-murid. Guru setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. I love you, teacher. Thank you, teacher. Senang selalu, tak pernah lelah tunjuk ajarku. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Damia Sarafia. Saya dari kelas 3 bijak. Okey, Damia, kat rumah ada jam tak? Ada Ada. Mak letak kat mana jam? dekat dinding. Dinding. Kenapa kena ada jam? Untuk tengok masa. Tengok masa. Masa tu penting tak? Penting Penting. So, pagi-pagi Damia buat apa? pagi pergi ke sekolah. Okey, petang Petang bermain. main. Malam Buat kerja sekolah dan tidur. tidur. Okey, Damia tidur pukul berapa? Tidur pukul 9 atau 10. Boleh ke tidur lambat? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh tidur lambat? Nanti jaga sekolah mengantuk. Mengantuk. Okey, terima kasih. Sama-sama. Bye. Hai, nama saya Hafizatun. Okey, Hafizatun, cikgu nak tanya, kat rumah ada jam tak? Ada Ada. Jam bentuk apa? jam bentuk bulat. Bulat. Kat mana mak letak jam? Mak letak kat ruang tamu dan bilik. Ruang tamu dengan bilik. Kenapa ada jam kat rumah? Jam untuk kita melihat masa. Melihat masa. Penting tak melihat masa tu? Penting. Penting. Macam mana cara Hafizatun menghargai masa? Hafizatun buat aktiviti yang faedah. Seperti? Seperti membaca buku dan meluangkan masa dengan keluarga. Okey, terima kasih. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Sebentar tadi kita lihat adik-adik kita cakap ada jam di rumah, penting waktu. Itulah yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu masa dan waktu untuk subjek matematik. Tetapi sebelum itu, Nisa nak kongsikan kepada anda semua agar sentiasa menjaga SOP di mana saja anda berada. Peringatan untuk diri sendiri juga agar sentiasa memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan sosial anda sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan tu menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Tadi Nisa ada sebut berkenaan subjek kita pada hari ini adalah matematik dan kita akan membincangkan mengenai masa dan waktu. Adik kita tadi ada cakap waktu tu penting untuk buat aktiviti, untuk tengok pukul berapa, untuk bahagi waktu dan sebagainya. Jadi kita akan membincangkan dengan lebih lanjut topik kita pada hari ini. Jom kita berkenalan dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Kita saksikan profil ini. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Musfirah yang merupakan Cikgu Matematik dari SK Putrajaya Presid 14-1. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa khabar? Selamat pagi Nisa, khabar baik. Alhamdulillah. Nisa Alhamdulillah sihat Cikgu, sihat? sihat? Sarapan dah Cikgu? Dah. Saya kira Cikgu dah bersemangat untuk berkongsi dengan kita, berbual dengan lebih lanjut mengenai topik kita pada hari ini. Dan saya kira adik-adik di rumah dan juga yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi pun sama bersemangat. Tapi sebelum tu Cikgu, saya ingatkan kepada semua sekiranya kita telah menjaga jarak sosial ini lebih ni 1 meter Cikgu kan, dan kita berada di ruang yang sangat luas dan apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, silakan Cikgu.
anda perlulah menyimpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Contoh ya, macam Nisa ada bekas plastik macam ni, macam cikgu ada poket plastik. Boleh simpan untuk memastikan pelitup muka anda dapat digunakan kembali sekiranya ia masih bersih, dan janganlah melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor tu, bawa pelitup muka lebih, itu lebih baik supaya kita dapat tukar dan dapat mengelakkan daripada kuman, bakteria ataupun virus. Maklumlah kita masih belum menang melawan COVID-19. Cikgu Musfira, hari ini topik kita adalah masa dan waktu. Apa agaknya sedikit orang kata apa yang kita nak belajar pada hari ini? Mungkin cikgu boleh kongsikan? Okey, kita akan belajar tentang aktiviti harian, urutan aktiviti peristiwa dalam sehari. Ya. Okey, kemudian kita akan belajar bagaimana cara untuk membaca jam. Membaca jam. Baiklah cikgu, kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan saya, adik-adik Nisa dari kanak-kanak tahap 1, iaitu dari SK Putrajaya Presiden 14-1. Kita lihat adik-adik kita sudah bersedia ke? Hai! Wah, dah bersedia. Selamat pagi adik-adik. Semua bersemangat. Semua bersemangat. Lambailah Kak Nisa. Dah sarapan ke belum ni adik-adik? Cuba buka mikrofon. Kak Nisa nak tanya boleh? Adik-adik dah sarapan? Dah. Okey, kalau macam tu Kak Nisa nak berkenalan dengan adik-adik boleh? Nanti Kak Nisa panggil nama adik-adik, perkenalkan diri ya. Okey, kita mulakan dengan adik. Siapa namanya? Nur Izzah, silakan. Adik Nur Izzah boleh sila perkenalkan diri. Adik Izzah sebut nama penuh boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzah binti Muhammad Izlan. Saya berusia 8 tahun dan merupakan seorang pelajar tahun 3 di SK Putrajaya Presiden 14-1. Saya meminati bidang perubatan dan bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pada masa hadapan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seterusnya, adik Aidin, silakan perkenalkan diri. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aidin Syahmi bin Nurmal Hakimi. Saya bercita-cita untuk menjadi pelumba lari. Wah, terima kasih adik Aidin. Ya, silakan adik. Siapa tadi sebelah dia? Saya dah hilang dah adik kita. Adik Ainis Safia, silakan Ainis Safia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainis Safia binti Muhammad Rashdan. Saya berumur 9 tahun. Saya sekolah di SK Putrajaya Presiden 14-1. Baik, terima kasih. Seterusnya adik Arisa. Arisa dia, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Arisa Dia Humaira binti Azhar. Cita-cita saya bila besar nanti ialah ingin menjadi seorang guru. Terima kasih. Seterusnya adik siapa namanya tadi? Ariana. Silakan Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Ya. Nama saya Ariana Marisa binti Muhammad Kamaru Gamerang Bomba. Terima kasih. Sama. Seterusnya adik Akil, silakan. Nama saya Muhammad Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akil Farhan bin Muhammad Hamdi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pelukis.
Ya, terima kasih. Wah, cikgu macam-macam cerita-cerita mereka. Pagi-pagi dah bersemangat bersama-sama dengan kita di teras untuk sama-sama belajar. Dan yang di rumah pun adik-adik, jangan lupa sediakan pen dan kertas dan beraktiviti bersama ibu dan bapa yang ada di rumah. Kita sama-sama selama 1 jam ini, kita akan berbincang mengenai subjek matematik iaitu masa dan waktu. Cikgu, mungkin cikgu boleh mulakan sedikit dengan pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Silakan. Okey, sebelum kita meneruskan lagi dengan tajuk kita pada hari ini, anak-anak kat rumah nak main tak? Teka-teki. Wah. Kita nak teka sikit pagi ni. Nak tak? Nak. Okey, nak. So hari ini cikgu akan minta Kak Nisa cabut satu undi dalam ni. Ya. Kemudian Kak Nisa akan gayakan. Kemudian anak-anak perlu teka apa gaya yang Kak Nisa buat dan waktu bila perbuatan itu berlaku. Okey. Okey, boleh? Saya cuba cikgu. Cikgu tak jadi tak apa. Okey. Okey, saya cabut ya. Okey, saya pilih satu. Saya pula berdebar. Oh, okey. Saya kena gayakan ya? Okey. Okey, yang dekat rumah bersedia ya, kita teka. Adik-adik, gayanya macam ni. Ya, tidur. 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 Okey, tidur. Malam. Tidur waktu malam. Tidur waktu malam. Betul. Betul. Yeay. Okey, bagus. Okey, betul. Bagus. So, hari ini kita akan belajar tentang masa dan waktu, urutan peristiwa dan bagaimana cara untuk kita membaca jam. Ya. Jam. Okey. Silakan cikgu. Okey, so Jangan sebelum lupa kita remote meneruskan aktiviti kita pada hari ini, cikgu nak tanya awak semua, penting tak jam? Penting semua tak jam anggota. adik-adik? Penting. Okey. Penting sebab kita nak melihat masa. Okey. So dalam sehari kita ada 2 waktu utama iaitu Siang waktu siang dan waktu malam. Cikgu, saya kira kalau tanya adik-adik ni kan, waktu siang mesti mereka akan cakap pergi sekolah. Waktu malam mesti tidur ataupun tengok televisyen dengan keluarga. Betul. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada sesi pembelajaran kita berhenti rehat dahulu cikgu. Okey, boleh, Kita akan jumpa selepas ini. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Hai, saya Arif. Cik Arif, pernah dengar tak peribahasa masa itu emas? Pernah? Kenapa ya ada peribahasa masa itu emas? Masa itu emas kerana masa itu sangat berharga seperti emas. Macam mana ya cara Arif menghargai masa? Kita boleh melakukan benda-benda yang berfaedah seperti membaca buku dan menolong ibu bapa dan lain-lain lagi. Okey, terima kasih Arif. Terima kasih. Bye. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, nama saya Ezril. Okey Ezril, pernah dengar tak peribahasa masa itu emas? Pernah? Pernah. Kenapa ada peribahasa masa itu emas? Sebab masa itu berharga macam emas. Okey, macam mana cara kita nak menghargai masa? Kita boleh menghargai masa dengan buat benda yang berfaedah. Seperti baca buku, belajar dan lain-lain. Okey, terima kasih Ezril. Sama-sama. Hai, nama saya Joanna. Joanna, apa yang Joanna pakai tu? Jam Jam. Kenapa Joanna pakai jam? untuk tengok masa. Untuk tengok masa. Penting ke masa tu? Penting. Penting. Macam mana cara Joanna menghargai masa? Saya buat jadual waktu. Jadi waktu. Contohnya waktu pagi Joanna buat apa? Waktu pagi pergi sekolah. Lagi? Waktu tengah hari pergi kelas papa. Okey. Waktu petang saya buat kerja sekolah. Okey. Waktu malam tengok TV. Okey.
Joanna malam-malam tidur pukul berapa? Tidur pukul 9. 9. Okey, terima kasih. Kembali menonton teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dengan Cikgu Musfira serta rakan-rakan dari SK Putrajaya Presin 14. Kita membincangkan topik kita hari ini adalah masa dan waktu. Tetapi sebelum itu Nisa nak kongsikan kepada semua yang menonton tema Hari Guru yang akan datang adalah berguru demi ilmu bina generasi baharu. #terima kasih Cikgu. Jom Cikgu Musfira kita teruskan pembelajaran kita. Saya kira adik-adik di rumah dah bersedia, adik-adik di sini pun dah bersedia. Jom Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, jadi kita nak teruskan. Tadi sebelum kita berehat, kita dah lihat dua waktu utama dalam sehari iaitu waktu siang dan waktu malam. Jadi kita nak tengok dengan lebih mendalam. Dalam siang dan malam ada lagi pecahannya seperti waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang dan waktu malam. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tanya Aidin lah. Aidin, waktu pagi Aidin buat apa? Mandi. Mandi. Gosok gigi. Pergi sekolah. Belajar. Okey, betul. Pagi selalunya hari bersekolah, murid akan bangun, mandi, bersiap untuk ke sekolah, kemudian pergi ke sekolah dan belajar. Okey, kita tengok tengah hari pula. Cikgu nak tanya Iza. Iza, tengah hari buat apa Iza? Selepas pulang dari sekolah, saya mandi. Lepas tu saya menunaikan solat Zuhur. Saya makan tengah hari. Lepas tu saya menonton televisyen. Okey, bagus Iza, betul. Tengah hari kita pulang dari sekolah, kita makan, bersiap-siap, mandi, kemudian kita akan makan tengah hari. Okey, kemudian kita lihat waktu petang, cikgu nak tanya Anis. Anis, petang-petang Anis buat apa? Balik sekolah. Mandi, tukar baju, main. Okey, petang. Waktu petang kan Nisa, cuaca pun tak panas. Jadi kita boleh bermain di luar. Okey, tapi ingat dalam keadaan sekarang mesti menjaga SOP, betul. Jaga jarak, pakai pelitup muka tau adik-adik di luar. Betul tu. Okey, seterusnya pada waktu malam, cikgu nak tanya Akil lah. Akil, waktu malam Akil buat apa? Mandi, gosok gigi, lepas tu menonton televisyen. Okey, menonton televisyen dan kita akan tidur. Betul. Malam selalunya masa untuk kita berehat bersama keluarga. Okey, so hari ini cikgu nak tunjuk antara aktiviti yang kita boleh lakukan dalam sehari bermula pada waktu pagi, tengah hari, petang dan juga waktu malam. Okey, kita mulakan dengan waktu pagi. Ya Nisa? Okey, waktu pagi matahari terbit. Jadi kita akan bangun bersiap. Bangun dan bersiap untuk pergi ke sekolah. Okey, itu untuk hari bersekolah lah. Okey, jadi kebanyakannya urutan peristiwa yang hampir sama. Sebab kalau sekolahnya sesi pagi, semua akan bangun, mandi, bersarapan bersama keluarga dan pergi ke sekolah. Kemudian di sekolah apa yang kita buat? Kita belajar. Okey, kemudian kita belajar bersama kawan-kawan. Okey, kemudian pada waktu tengah hari kita buat apa? Okey, bila dah pagi ke sekolah, tengah hari kita akan pulang ke rumah, kemudian kita akan menikmati makanan tengah hari bersama keluarga. Okey, kemudian ada murid yang pergi ke kelas kafah, yang tak pergi ke kelas kafah mungkin menyiapkan kerja di rumah. Okey, kemudian selepas waktu tengah hari, kalau kita dapat lihat tengah hari matahari terik di atas. Okey, panas tengah hari kan. Jadi kebanyakannya hanya berada di rumah ataupun berada di kelas petang lah, kelas kafah petang. Okey, seterusnya adalah waktu petang Nisa. Petang ni lah waktu yang dinanti-nanti. Kan? Sebab waktu kegemaran cikgu. Ya, betul. Sebab dah habis bersekolah. Jadi petang ni lah masa untuk bermain dengan kawan-kawan ataupun dengan ahli keluarga. So antara aktiviti yang kita boleh buat, bermain layang-layang, menonton televisyen, membantu ibu di rumah, okey, bermain di taman permainan, cikgu. Dan
meluangkan masa bersama ibu ayah Keluarga, di beriadah. taman beriadah. Betul, sebab cuaca pun baik. Jadi waktu petang tak terlalu panas, sesuailah untuk kita beriadah bersama keluarga ataupun meluangkan masa bermain dengan kawan-kawan. Kemudian selepas waktu petang kita akan masuk kepada waktu malam. Okey, waktu malam adalah bulan dan bintang. Okey, pada waktu malam kita buat apa? Kita akan makan malam bersama keluarga. Kemudian kita akan membantu ibu mengemaskan meja makan. Seterusnya kita akan membuat ulang kaji ataupun menyiapkan kerja sekolah. Boleh juga kalau ada yang nak menonton televisyen, okey? Dan kita akan tidur. Jadi Nisa, untuk anak-anak di sekolah perlulah tidur pada waktu yang lebih awal supaya keesokan harinya bersemangat dan pergi sekolah. tidak mengantuk di dalam kelas. Tak mengantuk lah macam saya hari ni. Agak-agak macam mengantuk ni agaknya sebab tidur lewat ni. Adik-adik jangan tidur lewat tau. Kalau esoknya nak sekolah, tidur awal supaya bangun pagi kekal bertenaga. Cergas, pergi sekolah bersemangat. Cikgu nak belajar. Betul. Cikgu, kita akan lakukan aktiviti selepas ini. Tetapi sebelum tu kita akan berhenti rehat adik-adik di rumah. Jangan ke mana-mana tau. Kita jumpa lepas ini ya. Selamat pagi murid-murid. Tulus setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besar kan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Nur Nabila binti Muhammad Faisal dari kelas 3 bijak. Okey Nabila, cikgu nak tanya, masa itu penting tak? Penting Penting. So macam mana cara Nabila menghargai masa? dengan membuat jadual harian. Okey, contoh? Pagi saya pergi ke sekolah. Tengah hari saya pergi ke kelas agama. Petang saya bermain di taman. Malam saya menyiapkan kerja sekolah. Okey, terima kasih Nabila. Bye. Hai, saya Sarah. Sarah, apa yang Sarah pakai pada tangan kanan Sarah tu? Jam. Jam. Kenapa Sarah pakai jam? Untuk menengok masa. Untuk menengok masa. Okey, penting tak masa? Penting. Penting. Macam mana cara Sarah menghargai masa? Cara saya menghargai masa ialah membuat satu aktiviti yang faedah. Faedah, okey. Sarah punya jam tu bentuk apa? Untuk bulan. Bentuk bulat. Ada berapa nombor? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, terima kasih Sarah. Anda masih lagi bersama dengan kami di Teras Didik TV KPM bersama Cikgu Musfira serta rakan-rakan dari SK Putrajaya Presid 14-1. Jangan lupa adik-adik untuk sentiasa sanitasi tangan anda di mana saja anda berada. Baiklah Cikgu, saya kira rakan-rakan sudah tak sabar untuk lakukan aktiviti. Adik-adik, sabar ke tak sabar ni nak buat aktiviti? Tak sabar. Semangat sikit adik. Tak semangat sikit adik. Tak sabar.
Tak sabar. Betul tak sabar tu cikgu. Jom cikgu. Okey, so sebelum kita teruskan aktiviti pada hari ini, kita akan belajar membaca muka jam. Tapi sebelum itu, cikgu nak memperkenalkan dulu 2 jenis jam. Baik. Okey, kita ada 2 jenis jam. Apa 2 jenis jam tu? Adakah jam bulat dan jam segi 4? Ataupun jam besar dan jam kecil? Ataupun jam burung hantu dan jam bunga matahari? Apa 2 jenis jam tu? Okey, so kita nak tengok 2 jenis jam yang cikgu masukkan itu ialah kita ada jam analog dan juga kita ada jam digital. Okey, 2 jenis jam iaitu jam analog dan juga jam digital. Jadi hari ini Nisa kita tak tengoklah jam analog digital ni sebab semua dah terror dah baca jam digital ni. Cikgu. So hari ini kita akan belajar bagaimana hendak membaca jam analog. Okey. Seperti yang kita nampak pada jam analog ini dia ada jarum. Okey, jarum iaitu jarum yang pendek dan jarum panjang. Yang pendek ini kita panggil sebagai jarum jam dan yang panjang ini kita panggil sebagai jarum minit. Okey. So hari ini kita akan belajar bagaimana hendak membaca jarum jam pada permukaan jam. Okey. So, apabila jarum yang panjang ni, jarum pendek, jarum yang panjang ni menunjukkan pada nombor 12, okey, kita akan menyatakan masa mengikut jarum pendek, jarum jam ni. Okey, apabila jarum panjang menunjukkan nombor 12, jadi kita nak menyatakan masa, kita melihat pada jarum jam, jarum pendek. So sekarang kita boleh lihat jarum minit berada pada nombor 12, jarum pendek ini berada pada nombor 5. Jadi sekarang adalah pukul 5. Okey, sekarang pukul 5. Okey, so macam ini juga. Cikgu gerakkan dulu jarum jam ini. Okey, jarum minit masih berada pada nombor 12. Jarum jam pula berada pada nombor 7. Jadi sekarang adalah pukul 7. Okey, jarum minit masih pada nombor 12. Jarum jam pada nombor 10. Okey, jadi sekarang adalah pukul 10. Okey, bila jarum minit berada pada nombor 12, kita akan menyatakan masa mengikut jarum yang pendek ni, jarum jam. Okey, cikgu nak tanyalah. Okey, murid-murid boleh faham? Kalau faham, awak angkat hijau macam biasa. Kalau tak faham, awak angkat merah. Kalau faham tak faham, hampir-hampir faham, kita gunakan agak-agak keliru tu kuning. Ya, jadi kita boleh kenal pasti murid mana yang faham, murid mana yang tak faham. Okey. So cikgu nak tanya soalan lah, dah bersedia? Cikgu nak tanya. Okey, semua angkat hijau, semua dah faham. So cikgu nak tanya. Arisa, pukul berapa yang cikgu tunjukkan sekarang? 3. Pukul 3, betul. Pandai, bagus, very good. Okey, sekarang adalah pukul 3. Jadi kita baca mengikut jarum jam. Okey. Okey, so semua dah boleh baca. Jadi kita akan teruskan pula. Cikgu akan belajar pula bagaimana hendak membaca jarum minit. Baik. Okey, kita akan lihat bagaimana hendak membaca jarum minit. Okey. Jadi cikgu sediakan jam yang hanya ada jarum minit supaya awak boleh lebih jelas. Okey, jam ini hanya ada jarum minit. Jadi kita tengok pada permukaan jam ada tanda senggatan. Okey. Ada tanda senggatan. Satu senggatan ini mewakili 1 minit. 1 minit. Okey, bila dia bergerak satu senggatan mewakili 1 minit. 2, 3, 4, 5. Jadi bila sampai pada nombor 1 bersamaan 5 minit. Okey, nombor 1 ini bersamaan 5 minit. Okey, kemudian 6, 7, 8, 9. Pada nombor 2 ini bersamaan 10 minit. Okey, so pada nombor 2 ini bersamaan 10 minit. Dan seterusnya pada nombor 3 bersamaan 15 minit. Okey, jadi kita dapat lihat 5, 10, 15 dalam gandaan 5. Okey, 5, 10, 15. Jadi pada
bila kita dah dapat lihat dalam gandaan 5, jadi pada nombor 4 ini adalah 20 cikgu. pandai 20 minit. Ya. Okey, yang kelima adalah 25 minit. Okey, seterusnya 30 minit, 35 minit, 40 minit. Okey, pada nombor 8 40 minit, 45 minit, 50 minit dan 55 minit. Cikgu, dekat jam 12 tu orang tak sebut 60 minit cikgu kan? Betul, sebab pada angka 12 ini macam kita belajar tadi, kita akan melihat pada jarum jam. Jarum jam. Okey. Jadi cikgu nak tanyalah anak-anak di sekolah di dalam bersama kita pada hari ini dan anak-anak di rumah, sekiranya cikgu gerakkan daripada nombor 12 ke nombor 4 bersamaan dengan berapa minit? Berapa minit adik-adik? Siapa nak jawab? Kalau Angkat jarum dulu minit cepat. di nombor 4. Siapa nak jawab? Angkat cepat-cepat cikgu tengok. Okey Iza. Okey Iza. Silakan. Berapa minit bila jarum menunjukkan nombor 4? Sekali lagi Iza. 20. 20 minit. Pandai. Betul. Okey. Sekarang cikgu gerakkan daripada 12 ke 7. Menunjukkan nombor 7. Siapa nak cuba jawab? Okey, Arisa. Okey, Arisa. Berapa minit kalau jarum minit menunjukkan nombor 7? 35. 35. Betul. Pandai. Very good. Okey, seterusnya cikgu gerakkan daripada 12 ke nombor 10. Okey, kalau daripada 12 ke nombor 10, berapa minit ya? Okey, Ariana. Ariana angkat tangan. Berapa Ariana kalau sampai ke nombor 10? 50 minit. 50 minit. Betul. Pandai dah, pandai dah tengok jarum minit. So, bila kita dah pandai lihat jarum jam, kita dah tengok jarum minit, jadi kita akan belajar bagaimana hendak membaca dan menyatakan waktu menggunakan jarum jam dan jarum minit. Tapi sebelum tu Nisa, okey, kita nak sama-sama menghasilkan permukaan jam masing-masing. Baik. Okey. Jadi kita sediakan bahan-bahan untuk kita hasilkan permukaan jam. Okey. Jom cikgu. Okey, jom kita sama-sama buat ya Nisa. Okey, apa yang kita perlukan adalah pinggan kertas. Okey, pinggan kertas ni cikgu dah siap sediakan tanda senggatan. Okey, kemudian kita perlukan nombor, okey, dan kita perlukan jarum jam. Okey, sambil ni. Terima kasih cikgu. Okey. Kita perlukan nombor dan jarum jam. Okey. So apa yang kita kena buat ialah yang pertama sekali kita perlu menampal dulu nombor pada senggatan jam. Okey, kita tampal dulu nombor pada senggatan jam menggunakan gam. Dah nak mula daripada mana? Okey, semua anak-anak ada ya bahan-bahan? Tak keluar pula gam cikgu. Okey. Jadi kita akan tampakkan. Okey, kita mula dengan angka nombor 12 pun boleh. Ya. Okey, nombor 12. Kerana nombor 12 berada di tengah-tengah. Ya. Okey. Saya tampal nombor 12. Adik-adik. Okay. Adik-adik buat sama. Boleh buat sama-sama ya. Okey. Kemudian undur pula dah cikgu. Adik-adik yang di rumah boleh gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar adik-adik untuk sama-sama membina jam. Boleh lakukan aktiviti ni dengan keluarga. Kalau ada ibu dan bapa yang turut bersama menonton, tolong anak-anak tu untuk buat sama-sama. Seronok bila dapat menghasilkan permukaan jam sendiri. Jadi barang yang kita perlukan pinggan kertas, nombor, jarum jam dan satu paku untuk kita letakkan jarum jam tu lah. Adik-adik di rumah, ada yang tengah gam juga sama macam Nisa. Okay, sama-sama buat. Ya. Maklumlah dah lama tak buat benda-benda kreatif ni cikgu. Kalau tengok adik-adik buat kan biasanya di rumah kita tengok je lah, bantulah sikit-sikit kan. Sekarang ni kena buat sendiri. Bila kita buat sendiri kita lebih ingat kan. Betul. Jadi bila adik-adik buat sendiri dia akan lebih ingat nombor dalam permukaan jam, bilangan jarum jam. Semua tengah buat ke ada yang dah siap
Oh, laju ni adik-adik kita ni. Maklumlah cikgu mereka di rumah kan. Dia orang seronok macam ni. Seronok ada Nisa. aktiviti. Ya. Jadi kita lihat pada permukaan jam ada 12 nombor, 1 hingga 12. Okey, 6. Saya ni sekejap lagi kan tersalah nombor pula ambil. Adik-adik boleh mula dengan nombor 1. Macam Kak Nisa start dengan nombor 12 sebab dia di tengah-tengah. Betul. Jadi senang nampak kita punya jam tu tegaknya di mana. 8. Oh, okey. Okey, 8. Ada yang dah siap ke adik-adik? Kalau ada yang dah siap boleh tunjuk dengan kita. Sedang menggam lagi tu. Ada yang gam lagi. Samalah kita adik-adik. Tiba-tiba tak reti pula guna gam cikgu. dah lama tak jumpa. Okey. 9. Sikit lagi. Sikit lagi. Kak Nisa dah nak siap ni. Adik-adik macam mana? Arisa tengah buat lagi tu. Tengah buat lagi. Ariana dah siap. Ada yang dah siap? Siapa yang dah siap boleh tunjukkan dengan kami? Ada yang dah siap? Tunjukkan jam adik-adik semua. Aidin dah siap. Okey. Kak Nisa dah siap tampal nombor. Cantik dah. Okey, so nombor 10 kita ni 1 hingga 12 pada permukaan jam. Kan, cantik macam ni. Okey, jadi kita boleh hias Nisa. Bila kita dah buat jam sendiri ni, kita boleh hias ikut kegemaran masing-masing. Kreativiti masing-masing. Oh, ada yang tercanggut pula. Gam tak cukup cikgu. Mana jam adik-adik? Boleh Kak Nisa tengok tak? Jam adik-adik ada yang dah siap? Bila kita dah tampal nombor 1 hingga 12, sekarang kita akan masukkan jarum jam dan jarum minit di tengah-tengah permukaan jam. Di tengah-tengah permukaan jam tu maknanya kena tebuk lubang lah cikgu kan. Kita tebuk. Jadi adik-adik di rumah kalau nak tebuk lubang, minta bantuan orang yang lebih tua, kakak, abang atau ibu bapa supaya kita tak naklah nanti tercedera ke apa kan. Betul. Minta tolong tahu. Betul. Buat sama-sama pun seronok. Yang ini ya cikgu. Betul Nisa. Masukkan. Dan ada lubang di tengah-tengah. Adik-adik ni lagi pandai daripada Nisa ni. Nisa terkial-kial ni. Dah siap. Dah siap? Dah siap. Okey, kalau dah siap tunjuk. Tunjukkan. Siapa punya tu? Akil dah siap. Ada Akil dah siap. Okey, di belakang tu bila kita dah masukkan paku tu kita buka dia lah supaya dia lebih kemas. Ya. So, dah buka. Dah siap. Okey, jadi kita dah siap. Cikgu pun dah siap. Cikgu dah siap. Magicnya. Express. Magicnya cikgu. Okey, jadi permukaan jam kita dapat lihat ada 12 nombor. 1 hingga 12, ada jarum jam dan ada jarum minit. Okey, jadi sekarang anak-anak dah siap? Kalau dah siap semua angkat? Okey, good. Tak apa yang masih menampal tu tak apa. Teruskan. Wah, Aidin dah ada hiasan dah. Cantik dah Nisa. Cantiknya ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Jadi kita boleh buat ikut minat kita. Kita suka apa? Kalau di rumah ni cikgu saya dah warna-warnakan dah jam saya. Okey, jadi kita dah ada jarum jam dan jarum minit. Okey, masing-masing angkat cikgu nak tengok jam masing-masing. Ada kartun kat tengah tu. Okey, cantik. Ada yang pokok-pokok. Arisa dah siap? Tengah menampal. Tak apa, tampal teruskan. Teruskan. Okey, jadi kita teruskan dulu Nisa sambil-sambil Arisa siapkan jam dia. So pada permukaan jam ni kita ada jarum jam dan jarum minit. Jadi kita akan belajar bagaimana hendak membaca jam dan minit pada permukaan jam. Okey, cikgu guna jam yang betul ni lah Nisa supaya lebih jelas. Okey, tadi kita dah belajar membaca jarum minit, kemudian kita dah belajar membaca jarum jam. So sekarang kita akan belajar membaca jam dan minit. Okey, jadi sekiranya cikgu gerakkan, jarum jam ni berada pada nombor 12 lah. Kita mula dengan 12. 12 dan jarum minit ni pada nombor 2. Pukul 12, 2 minit ke? Tadi kita dah belajar setiap nombor mewakili gandaan 5. Jadi sekarang adalah jam 12, 10 minit. Okey, jarum jam pada nombor 12 dan jarum minit pada nombor 2. Jadi sekarang adalah pukul 12, 10 minit. So cikgu tunjuk bagaimana cara kita nak menulis dalam nombor
10 minit. Okey, 10 minit dalam bentuk nombor. Dan kalau dalam bentuk perkataan, kita akan eja pukul 12.10. Okey, 12.10. Alright, cikgu harap murid-murid boleh faham. Okey, kalau faham angkat hijau, kalau tak faham angkat merah. Hijau semuanya. Ya, adik-adik kita dah faham. Okey, alright. Saya risau Akil nak angkat kuning tadi, cikgu. Itulah, cikgu pun nak kena ulang lagi sikit lah. Ya. Kalau ada yang tak faham, kita ulang semula supaya lebih faham. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Ya. Okey, so contoh yang kedua, cikgu nak guna pada nombor 1. Okey, apa yang kita dapat lihat sekarang, jarum minit berada pada nombor 9. 9, cikgu. Okey, dan jarum jam sudah melepasi nombor 1. Tapi belum mencecah, belum sampai tepat pada 2. Dia di antara 1 ke 2. Jadi masih dalam pukul 1 iaitu 1.45. Tadi kita dah belajar 9 ni adalah 45. So sekarang adalah 1.45. Okey? Boleh faham? Ya. Jadi macam mana cara kita nak tulis dalam perkataan? Pukul 1.45. Okey, 1.45. Okey, anak-anak boleh faham? Faham. Kalau faham, angkat hijau. Angkat hijau. Kalau kurang faham, angkat kuning. Kalau tak faham, angkat merah. Kita lihat adik-adik kita. Faham tak? Okey. Semua faham? Aidin faham? Arisa? Arisa Ariana. Boleh? Okey, good. Okey. Alright, so seterusnya cikgu nak cubalah satu soalan ni. Ya, Kita boleh. tengok anak-anak kita faham ke tak kan? Jadi, cikgu nak tanya... Pukul berapa, cikgu, agak-agak? Okey, pukul berapa sekarang? Siapa nak jawab? Angkat hijau. Okey. Okey, Iza. Okey, Iza. Pukul berapa sekarang, Iza? Tak dengar suara. 4.40. Okey, 4.40. Betul, pandai. Very good lah. Bagus diorang. Okey, betul. Ya. Sekarang adalah pukul 4.40. Jadi Nisa, kita dah belajar Ya. bagaimana membaca masa pada permukaan jam melalui Kita akan- jarum jam dan jarum Ya. minit. Baik, cikgu. Okey. Cikgu, kita akan beraktiviti lagi yang di rumah kekal bersama kami. Kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini, ya. Hai, nama saya Suci. Terima kasih. Suci, apa yang Suci pakai pada tangan kanan tu? Saya memakai jam. Jam. Apa bentuk jam Suci tu? Jam saya berbentuk bulat Kenapa Suci pakai jam? kerana saya mahu melihat masa. Masa. Okey, macam mana cara Suci menghargai masa? Saya menghargai masa dengan melakukan benda yang berfaedah Seperti? seperti meluangkan masa dengan keluarga dan bermain dengan adik-adik. Okey, terima kasih Suci. Sama. Bye. Hai, nama saya Syakira Farisha binti Muhammad Faris, kelas 3 bijak. Syakira, apa yang Syakira pakai dekat tangan kanan tu? Jam. Jam. Warna apa? Merun. Warna merun. Kenapa Syakira pakai jam? Betul nak tengok masa. Nak tengok masa. Masa tu penting tak? Penting Penting. Macam mana cara Syakira menghargai masa? menghargai masa membuat aktiviti yang berfaedah. Okey, contoh? Membaca buku, menolong ibu bapa. Okey, bagus. Terima kasih Syakira. Sama-sama. Didik TV KPM.
kembali menonton Teras di Didik TV KPM. Tadi cikgu kita dah buat jam sama-sama. Kita dah baca macam mana nak baca jam menggunakan jarum jam dan jarum minit. Baik cikgu, mungkin kita perlu menguji lagi adik-adik kita. Mereka faham atau tidak? Faham atau tidak? Jom cikgu. Okey, kita teruskan. Jadi kita akan tengok satu soalan tentang masa dan waktu. Okey, yang seperti yang cikgu paparkan ini. Ya. Okey. Jadi cikgu bacakan soalan. Jam menunjukkan waktu Alisa bertolak ke rumah Mariam. Okey, awak tengok jam tu. Kita nampak waktu Alisa bertolak ke rumah Mariam. Apabila Alisa tiba di rumah Mariam, jarum minit menunjukkan nombor 5. Jarum minit tu bergerak menunjukkan nombor 5. Soalannya ialah, pukul berapakah Alisa tiba di rumah Mariam? Okey? Pukul berapakah Alisa tiba di rumah Mariam? Bila jarum minit itu bergerak menunjukkan nombor 5. Okey. Ada yang nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Kat tangan. Okey, Aidin. Aidin nak cuba silakan. jawab. Okey, silakan Aidin. Apa jawapannya? Pukul 3.25 minit. Pukul 3.25. Aidin jawab 3.25 minit, Nisa. Jadi kita tengok betul tak jawapan Aidin tadi? Jarum minit bergerak pukul 5. Ya. Betul. Bagus. Pandai. Betul. Jawapannya ialah 3.25 minit petang. Jadi nampaknya anak-anak kita pun dah mula faham bagaimana cara untuk membaca permukaan jam. Yes, betul tu Nisa. Jadi, apa yang kita belajar hari ini ialah daripada segmen yang pertama tadi kita dah melihat apa itu urutan peristiwa dalam sehari bermula pada waktu pagi, tengah hari, petang dan juga waktu malam. Kemudian cikgu nak tanya, anak-anak pernah dengar tak peribahasa masa itu emas? Siapa pernah dengar? Angkat tanda hijau. Siapa pernah dengar? Masa itu peribahasa emas? Masa itu emas. Okey, ada yang pernah dengar. Mungkin ada yang tak pernah dengar lagi Atau peribahasa. mungkin mereka tak pasti, cikgu. Kan? Apa tu peribahasa masa itu emas? Apa maksudnya, cikgu? Okey, jadi kita nak tanya dulu anak-anak kita ni. Siapa yang pernah dengar? Okey, siapa tahu apa itu peribahasa masa itu emas? Siapa tahu maksudnya? Siapa nak cuba jawab? Kongsikan dengan Kak Nisa, ya. Okey, siapa nak cuba jawab apa maksud peribahasa masa itu emas? Anis nak cuba? Okey, Izzah. Okey, Izzah. Silakan Izzah. Apa maksud masa itu emas? Maksudnya masa itu emas. Masa itu sangat penting sebab masa tidak tunggu untuk orang lain dan masa berjalan laju. Ya, terima kasih Izzah. Bagus. Nampaknya Izzah telah berkongsi maksud peribahasa waktu itu emas. Samalah cikgu macam kita di Didik TV selama 1 jam ni. Masa itu emas, kita peruntukkan masa ini untuk kita sama-sama belajar dengan adik-adik dan juga dengan semua yang menonton Teras di Didik TV. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Saya seronok sangat cikgu dapat bina jam. Ni boleh letak kat bilik. Balik, Ya, cikgu sebagai cenderahati. Saya ambil sebagai boleh. hati daripada Cikgu Musfira dan juga rakan-rakan dari SK Putrajaya Presi 14-1. Terima kasih adik-adik kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Bye-bye.